Alhamdulillah saudara, bersua kita kembali di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Masih lagi bertemankan saya selaku penyampai radio anda Ahmad Nazri Muhammad Yusof. Dan saudara, pada hari ini bagi rancangan Bicara Muamalat, insya-Allah kita bakal membicarakan tentang riba jenis nasiah dan gharar. Dan bagi membincangkan tajuk ini telah pun tiba di studio utama IKIM FM. Tetamu ini saya sempat melihat beliau muncul menyampaikan kuliah Zuhur di salah sebuah stesen televisyen pada tengah hari tadi, iaitu tetamu yang dimaksudkan yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Doktor muncul Ya betul. tengah tadi. Setiap hari tu ulangan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kedatangan Dr. Zaharuddin pada hari ini bakal membincangkan tentang riba jenis nasiah dan gharar. Untuk itu saya memberi peluang kepada doktor untuk memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk ini, barangkali definisi perkataan nasiah dan gharar itu sendiri. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Encik Mat Nazri dan seterusnya kepada seluruh para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah. Jadi kita dah banyak membicarakan pemecahan ataupun pembahagian riba, dan hari ini kita nak, boleh kita kata sudahkan pembahagian ringkasan itu, iaitulah dengan membincangkan persoalan riba nasiah, yang mana riba di dalam jual beli yang boleh kita kata yang terakhir, yang mana kita pun dah bincang dalam siri-siri yang lalu. Kepada mana-mana pendengar yang mungkin terlepas, bolehlah download di laman ikimfm.com.my dan mendengar semula, ataupun boleh juga maknanya dapatkan banyaklah siri-siri sebelum itu Baik, jadi cuma kita nak fokus pada hari ini 6 item yang Nabi telah pun sebut dalam hadis yang kita dah bacakan dahulu. Dan kemudian 6 item tu sebagaimana saya dah pun terangkan, dia terpecah kepada dua, iaitulah satu kategori mata wang, satu lagi kategori makanan Dan kategori mata wang ini termasuklah ringgit Malaysia dan Brunei dollar, Singapore dollar, US dollar, pound sterling yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi sekarang ni telah pun ditangani semua duit-duit kertas ini sebagai mata wang pertukaran seharian. Maka ia termasuk di dalam kategori mata wang walaupun ia tidak mempunyai intrinsic value dan mempunyai segala jenis kelemahan Adapun para ulama pula, di seluruh ulama kontemporari telah pun berijtihad secara kolektif. Ini dia kelebihan ulama-ulama yang ada kita hari ini. Alhamdulillah, mereka berjaya menubuhkan conference, dan juga bukan conference tetapi kesatuan fiqh, ulama fiqh, yang mana mereka saling bantu-membantu mengukuhkan fatwa mereka. Kalaupun kita nak kata mungkin fatwa mereka tidaklah, mungkin mereka secara individu tidak sehebat ulama-ulama silam, tetapi oleh kerana gabungan idea dan pandangan itu, kita harapkan mereka akan lebih mencapai kepada ketepatan sebagaimana yang disarankan oleh Nabi, ijma'u lahul alimin wal abidin wala taqdaw bi ra'yin wahid, iaitulah kamu gabungkanlah para ulama untuk kamu memberikan pandangan, dan kemudian ia lebih baiklah daripada pandangan seorang. Jadi mereka telah pun membuat keputusan bahawa duit-duit kertas semua sekali, bila kita tukar di antara RM1 dengan satu mata wang negara lain, dia sama macam emas tukar dengan perak. Baik, jadi dalam konteks ini kita ambil satu hadis sebagai pegangan jelas kita dalam konteks bagaimana nak faham riba berlaku kat situ, iaitulah Nabi kata, innakum qad ahdathtum buyu'an la adri ma hiya. Nabi kata, kamu ni para sahabat, kamu telah pun mencipta banyak jenis jual beli yang aku pun tak tahu benda itu sebelum ini. Jadi maknanya persoalan mencipta jenis-jenis jual beli baru ini adalah persoalan yang pernah berlaku di zaman Nabi, dan Nabi memberikan kata okey, asalkan Nabi kata illa, kecuali, kamu boleh maknanya kecuali, innal fiddata bil fiddati waznan bi waznin. Kalau kamu jual beli itu melibatkan perak, tukar dengan perak, mestilah syarat dia waznan bi waznin, sama berat dia, tibruha wa ainuha, sama ada di dalam bentuk serbuk
ataupun dalam bentuk dia punya ketulan, ya. Wadh-dhahabu bidh-dhahabi waznan biwaznin tibruhu wa 'ainuhu. Demikian juga kalau emas ditukar dengan emas, ya. Kemudian Nabi pun kata, ala wala ba'sa bi ba'idh dhahab bil fiddah yadan biyadin. Boleh dan tidak ada masalah kamu nak jual emas ditukar dengan perak. Ini yang kita kata ni, para ulama telah pun mengambil hadis ni sebagai prinsipal ringgit tukar dengan mata wang lain daripada ringgit Malaysia. Ya, apa syarat dia? Yadan biyadin, mestilah serah terima dalam satu waktu. Wal fiddah aktsaruha wala yasluh nasi'ah. Boleh perak tu lebih banyak. Bila kita tukar emas 1 gram tukar dengan perak, mestilah perak tu lagi berat daripada emas kan, sebab nilai dia pun berbeza. Itu tak ada masalah. Yang tak boleh apa dia? Wala yasluh nasi'atan, Nabi kata. Tidak boleh tangguh saja. Itu yang kita namakan riba nasi'ah. Nabi yang sebut perkataan nasi'ah itu dalam hadis ini yang kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga mempunyai banyak syawahid, antaranya dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Kemudian Nabi pun kata bukan hanya dalam bab mata wang, tapi juga dalam bab 4 makanan yang Nabi sebut, iaitulah gandum, barley, garam dan juga tamar. Nabi kata contohnya, hadis ni panjang sikit, cuma kita ambil contoh. Nabi kata wala ba'sa bi bai'il hintah bisya'ir wasyairu aktsaruha yadan biyadin. Tak ada masalah kalau kamu nak jual gandum, ya, dengan bertukar dengan barley, dan barley itu lebih banyak, tetapi dengan syarat yadan biyadin. Begitu. Wala yasluh nasi'atan, dan tidak boleh untuk kamu buat secara tangguh. Faman zada aw izdada faqad arba. Siapa yang bertambah dan minta tambah, maka dia telah pun jatuh dalam riba. Baik, jadi itulah kita hari ini. Mungkin yang pertama sekali, ketika mana kita membuat pertukaran mata wang, kalau kita buat di pengurup mata wang, maka itu syarat dia mestilah yadan biyadin. Itu yang kita selalu sebut tu. Baik, kemudian kita dah pun sebutkan perkara ini dalam siri yang lepas, tapi kita tak perlu nak ulang balik. Kita nak pergi kepada yang kedua, iaitulah bab makanan tadi. So makanan hari ini kita disebut oleh Nabi 4. Maka adakah dia terhad kepada 4? Maka para ulama kata tidak. Dia juga merentasi perkara-perkara lain berdasarkan illahnya. Kata dalam mazhab Syafi'i adalah makanan, kata dalam mazhab Maliki illahnya adalah qutul balad, iaitu makanan asasi sesebuah negara. Maka makanan asasi sesebuah negara itu telah diambil oleh ulama antarabangsa hari ini sebagai illah yang kira-kiranya paling dikirakan tepat, ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i makanan saja terus, tak boleh tukar dia sama dia bertangguh. Jadi kalau kita tiba-tiba kita nak jual langsat dengan durian, tak boleh tangguh lah, saya kena bagi langsat, saya kena ambil durian sekarang. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanbali itu tak apa, tangguh pun tak apa, sebab mazhab Hanbali, mazhab Maliki, kerana apa? Kerana dia bukanlah makanan asasi. Tapi kalau kita nak ambil makanan asasi ni, apa dia? Makanan asasi kita di Malaysia ni beras. Maknanya kalau kita nak beli beras, tukar beras basmati dengan beras long grain, kita tak boleh maknanya berikan beras tu lewat. Mesti saya beri sekarang, saya ambil sekarang. Tapi kalau beras dibeli dengan duit kertas, maka ketika itu tidak ada masalah. Kalau dibayar secara ansuran, ya, itu tidak ada masalah. Baik, bila mana kita faham itu, insya-Allah kita tidak akan terjebak dalam riba nasi'ah. Adapun riba yang terakhir namanya ribal fadl, iaitu apabila berbeza berat, ya. Kalau tadi tangguh, riba nasi'ah. Tapi kalaulah 1 gram emas ditukar dengan 1.5 gram, maka dia jadi riba fadl. Itu pun telah pun diharamkan di dalam Islam. Dan itu adalah bentuk prinsipnya. Adapun dari sudut bentuk kontemporarinya ataupun bentuk semasa dia, kita boleh lihat hari ini riba nasi'ah dikatakan oleh sebahagian ulama wujud di dalam insurans, ya, iaitulah kerana kita bagi duit sekarang, contohnya kereta, kita bayar premium 1,500 dan kita akan dapat bayaran kalau ada apa-apa masalah, kita akan dapat lebih banyak daripada 1,500. Jadi sebahagian, bukan semua, sebahagian ulama kata di situ adanya elemen riba, walaupun sebahagian yang lain tidak bersetuju di situ ada riba. Mereka kata itu bukan riba, yang ada masalah situ adalah perjudian, ya. Baik, apa-apa pun
dia tetap ada elemen haram di situ. Sebab itulah insurans konvensional, sama ada rumahnya, keretanya, critical illness, medical dan seumpamanya, telah difatwakan haram bukan hanya oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tetapi juga oleh Majlis Fiqh Antarabangsa. Baik, habis kat situ. Kemudian apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah bila mana kita buat trading, kita buat kita tukar emas lama. Orang-orang perempuan dia biasa tukar emas lama dengan emas yang baru, iaitulah emas dari sudut emas jewelries. Baik, jewelries ni bila mana kita buat trade in, biasanya apa yang kita buat, kita bawa emas lama kita bagi pada pekedai, kita pun bayarlah difference dia selepas kita buat pemilihan emas yang baru. Maka ini juga ada khilaf di kalangan ulama, ada khilaf, ini tidaklah pastinya haram. Yang khilaf ni kenapa? Kerana ada kita dapat lihat daripada hadis sahih riwayat Al-Bukhari, maka Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat yang menukarkan barang ribawi ini. Contohnya ditukar tamar yang lama berat dia 6 kg, dia ganti dengan tamar yang baru beratnya 3 kg. Menjadi faham Jadi tamar yang baru tu mestilah dia nilai dia mahal sikit, sebab tu dia ringan. Maka tukar. Bila tukar, maka dia pun jumpa Nabi. Nampak bagusnya sahabat ni, apabila buat transaksi dengan segera, lepas tu merujuk kepada para ulama, iaitulah rujuk pada Rasulullah lah pada ketika itu. Maka disebut dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janib. فقال رسول الله أكل تمر خيبر هكذا فهكذا فقال لا والله لا يا رسول الله إنا لنأخذ إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وصاعين بالثلاثة. Maka Rasulullah suruh ada seorang pembantunya untuk pergi ke Khaybar, maka dia bawa balik dengan tamar yang cantik-cantik. Maka Nabi kata, wah adakah semua tamar dekat Khaybar cantik begini? Maka dia kata, tak, apa yang aku buat sebenarnya, aku bawa tamar-tamar yang buruk beratnya 3 kg, aku ganti dengan 6 kg, aku ganti dengan satu sa'. Iaitu sa'ain ni, satu sa' biasanya dalam 3 kg lah. Jadi 2 sa' buruk diganti dengan 3 kg ataupun satu sa'. Dan juga yang 2 sa' ganti dengan 3 sa'. Maka Rasulullah kata, la taf'al, jangan kamu buat begitu. Bi'al jam'a bid-darahim thumma bid-darahim janiba. Maka Nabi kata, jangan buat gitu. Yang kamu patut buat, kamu kena jual dulu 6 kg itu, kamu ambil dirham, ambil mata wang. Selepas itu barulah kamu masuk dalam satu transaksi yang berbeza, kamu beli pula yang 3 kg yang baru. Begitu baru halal. Jadi kalau kita nak selamat lah tuan-tuan, yang maknanya paling jauh daripada khilaf, kalau nak trade in emas, gelang tangan ke, cincin ke, apa benda yang tidak ada batu lah kita kata sebab ada batu tu, kena buang batu dia, nak tahu berat dia. Jadi kita pun pergilah dekat kedai ni, minta cakap dia, saya jual benda ni, saya jual, ambil duit cash, barulah lepas tu sama ada nak beli dekat situ ke kat kedai lain ke pulang. Tapi kita dah jual, kita beli pula dalam kontrak akad yang berbeza. Jadi barulah confirm selamat. Tapi untuk buat selamat begitu, sebab Malaysia ni orang-orang dia mungkin sebahagian besar yang menjual emas ni tak berapa educate dan tak berapa faham dari sudut hukum. Mereka akan mengatakan, kalau kamu nak ambil cash boleh, tapi kami akan tolak 30% daripada harga emas kamu. Jadi katalah kita bawa 10 gram punya gelang, maka 10 gram kali 160, katalah 1 gram RM160, maka 10 kali 10 kali 160 berapa? 1,600 lah 1,600, maka dia akan tolak 30%. Kalau dia kata kalau trade in kami tolak 20% je, tapi sebab kamu nak cash kami tolak 30%. Maka itulah di kos yang kita nak katakan kita terpaksa tanggung untuk menjauhi daripada syubhatur riba. Jadi itu yang pertama. Ada juga beberapa kedai emas yang tak terima langsung bayar cash, sebab mereka tak ada duit pun, mereka tak simpan duit cash, mereka bimbang. Jadi oleh kerana itu terpulang kepada kita hari ini untuk menjaga agar tak jatuh dalam perkara ini. Baik, kemudian yang keseruannya kita masuk kepada gharar sikit. Kita nak masuk topik baru, gharar. So gharar ni apa benda? Gharar ini disebutkan oleh Imam As-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi. Dia kata, ma yakunu masturul aqibah awil khatari alladhi yastawiya tarafah awil wujudi wal adam. Dia kata gharar ni dia bagi dalam bentuk yang umum lah. Definisi gharar ni apa-apa saja yang dia punya result, hujung dia tu
dia punya result daripada kontrak itu tak berapa jelas. Ya, dan orang yang masuk dalam kontrak itu either boleh tak dapat, either boleh dapat. Jadi oleh kerana itu, itulah dia gharar yang disebutkan oleh para ulama sebagai haram berdasarkan kepada hadis Nabi riwayat Muslim. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi melarang daripada menjual yang adanya unsur gharar. Baik, Profesor Dr. Syekh Dr. Siddiq Dharir pernah menyebutkan, dia kata kalau kita nak tahu gharar ni, dia ada banyak pandangan ulama. Dia kata yang pertama sekali, dia iaitulah gharar dari sudut dia punya uncertainty dan ambiguity itu, dia sudut keputusan hasil daripada kontrak itu, boleh dapat ataupun tak boleh dapat. Yang kedua, ada elemen ketidaktahuan maklumat terhadap akad. Yang pertama sekali itu dia punya result. Yang kedua bergantung pada nature kontrak itu. Okey, jadi pada pandangan beliau, dia pun kata dalam tesis PhD dia tahun 60 gitu, agak tak salah saya, di Jamiah Al-Azhar, dia kata kita gabungkan dua-dua. Jadi gharar tu ada dua elemen, satu keputusan, yang keduanya inti dia. Baik, jadi oleh kerana itu bila kita tengok gharar ni ada dua, tuan-tuan. Satu gharar fahish, gharar yang besar. Yang keduanya gharar yasir, gharar yang agak kecil. Gharar yang kecil ni kita tak boleh lari dalam transaksi jual beli kita. Contohnya kita beli sardin, ya. Jadi kita tak boleh tengok dalam sardin tu betul ke ada ikan salmon. Kita pun tak tahu, kot-kotlah ada ingredient tambahan sebagai bonus, sebagai contohnya ada cicak dalam tu, kita pun tak tahu. Tiba-tiba punya penjual sardin yang bagi bonus, punya ada cicak dalam tu, kita pun tidak bersyukurlah kerana tak boleh makan, ya. Jadi gharar lah tu, tapi dia jadi nipis ataupun kecil ghararnya sebab kita diberi ruang untuk pergi balik kedai tu, pergi tukar dia. Jadi gharar mesti ada, tapi boleh dijadikan, disempitkan dan dikecilkan kerana adanya peluang untuk tukar. Itu namanya waranti. Begitu juga dengan kita beli air di dalamnya ada cendol, ataupun dalam tin ada cincau. Sedupnya sedut. Bukan cincau saja yang ada, punya ada juga benda-benda lain yang ada. Jadi itu juga gharar. Ya, jadi gharar ini itu dari sudut dia punya inti dalam itu. Jadi gharar ni ada banyak lagi, cuma kita nak cukup dengan memberikan contoh sikit dulu. Kita akan sambung lagi dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Cuma hari ni kita berikan dia punya definisi awal dengan pembahagian ringkas dia. Gharar besar yang boleh merosakkan kontrak, gharar kecil diampunkan. Itu adalah perkara yang tidak boleh dielakkan di kalangan umat Islam. Jadi cukup sekadar itu untuk kita berikan ruang untuk sahabat-sahabat di luar sana bertanya dan juga mengutarakan pandangan sekiranya ada. Wallahu a'lam. Ya, itu dia tadi hampir 20 minit huraian daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini yang menyentuh tentang riba jenis nasiah dan gharar. Dan kepada para pendengar Kim FM, anda boleh mendal nombor talian ini jika anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pandangan anda terhadap tajuk perbincangan kita yang telah disebutkan sebentar tadi. Nombor talian kami diaktifkan sekarang 0362051500. Diulangi 0362051500. Ataupun kaedah seterusnya, anda boleh melawati ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm, ikim.fm. Dan sebelum itu, sekadar makluman kepada para pendengar IKIM FM, kita menyingkap seketika tajuk-tajuk perbincangan kita sepanjang bulan ini, ya Doktor. Merujuk seketika, iaitu pada 7 Mac telah pun dibincangkan tentang tajuk mengenai riba pinjam, hutang dan lewat bayar. Dan seterusnya pada 14 Mac lewat bayar dan riba jual beli. Dan pada minggu lepas telah pun kita mengupas tajuk mengenai riba dalam jual beli. Dan hari ini tajuk yang dibincangkan mengenai riba jenis nasiah dan gharar. Dan kepada para pendengar, boleh mendal nombor talian kami sekarang juga 0362051500 ataupun ke laman Facebook kami. Lontarkan pandangan ataupun soalan anda ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Puan Hawa dari Kota Kinabalu. Silakan Puan Hawa, maafkan saya dengan soalan atau pandangannya. Saya ni ada beli emas
Tapi saya buat macam beli gelang, macam beli rantai ke macam tu kan. Tapi saya buat bayaran so-and-so lah. Macam saya buat down payment dulu kan, macam harga gelang tu 300 ataupun 3,000 ke. Lepas tu saya bayarlah separuh dulu. Nanti bulan-bulan saya so-and-so bayar sampai habis bayar. Adakah tu terlibat dengan riba tu? Okey, terima kasih Puan Hawa. Cuba panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, pastikan para pendengar Hikmah FM bersedia di talian dan mohon kerjasama anda tidak membuka radio sambil berinteraksi bersama kami di sini bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama siapa ketika ni? Ayub. Encik Ayub, panggilan dari mana Encik Ayub? Daripada Kota Baru. Silakan Encik Ayub bersama dengan doktor. Ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya lain sikit lah, bukan berkenaan dengan emas. Ini berkenaan dengan perniagaan saya. Saya ada berniaga cermin mata. Jadi ada bingkai-bingkai yang berjenama, contohnya Bonia, Levi dan selainnya saya ambil daripada China. Jadi apakah hukum kalau ikutkan barang-barang jenama ni kalau ikut tiruan tak boleh masuk tiruan, tapi saya tak isytiharkan bahawa ini barang yang original dan saya pun tidak jual ikut harga yang original. Itu je persoalan saya. Okey, terima kasih Encik Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, saya Lutfi daripada Petaling Jaya. Silakan Encik Lutfi. Ya, saya nak bertanya Ustaz lah. Baru-baru ni saya ada jual emas kat kedai. Lepas tu saya beli emas tu dengan harga masa tu RM140 1 gram lah. And then untuk pada tahun ni harga emas kan mungkin dalam seingat saya dalam RM180 segram. Tapi saya jual baru ni dia macam dia beli dengan harga yang kurang. Saya pun tak tahu tapi dia cakap lah macam itu syarat-syarat dia lah, kalau kita nak dapatkan tunai dia kena kurangkan harga emas tu. Macam mana hukum ni? Okey, terima kasih Encik Lutfi. Dengarkan jawapan reaksi balas daripada Dr. Zarudin seketika nanti. Sebelum itu diucapkan terima kasih kepada pemanggil-pemanggil sebentar tadi, Puan Hawa dari Kota Kinabalu, Encik Ayub dari Kota Baru Kelantan dan juga Encik Lutfi dari Petaling Jaya Selangor. Baiklah Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang bertanya, daripada Puan Hawa daripada KK. Beli emas bayar ansuran, bayar separuh dulu, yang lain bayar secara ansuran. Ini telah pun saya nyatakan tadi, kalau ikut keputusan Majlis Ufik Antarabangsa, ia tidak dibenarkan kerana ia emas dalam bentuk perhiasan itu tetap emas, ya. Kemudian ada fatwa baru dikeluarkan oleh, tak salah saya, oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang membenarkan. Tapi maknanya di sini ada ikhtilaf ulama lah, perbezaan ijtihad para ulama. Maka dalam konteks ini, kalaulah kita tidak ada keperluan sangat, maka better lah kita menjauhi yang khilaf, al-khuruju minal khilaf mustahabun. Maka saya lebih menggalakkan untuk kita membeli secara tunai sajalah. Walaupun kita tahu ada di sana peruntukan, pandangan dan fatwa yang membenarkan, tapi kebanyakannya fatwa itu dikeluarkan kerana cuba untuk mengambil kira keadaan ketidaktahuan umat Islam tentang hukum. Jadi kalau kita yang belajar ni, eloklah kita menjauhinya. Baik, yang soalan kedua daripada Encik Ayub daripada KB, iaitulah jual cermin mata yang tiruan, bingkai-bingkai dahsyat-dahsyat punya jenama, tapi tiruan, tapi tidaklah diisytiharkan sebagai ori. Ini tak ori, tapi tak diisytiharkan pula ini tidak ori, tidak diisytiharkan. Cuma daripada segi harga itu orang faham-faham lah, tapi ada juga yang tak faham, maka ingatkan ori. Iaitulah biasanya orang yang melihat lah, dia tak faham itu tak ori. Orang yang beli itu je yang tahu ori tak ori, ya, dan orang yang jual. Jadi kalau ikut dalam fatwa Majlis Fiqh Antarabangsa,
Mereka mengatakan bahawa jenama barangan adalah hak yang terjaga di dalam Islam. Ya, sebagai contohnya, saya tidak bolehlah maknanya tubuhkan satu syarikat lain, syarikat radio lain, saya gunakan nama di IKIM FM. Tak boleh. Marah orang IKIM FM. Ngamuk dia pun kan. Kena saman saya. Tak boleh saya kata, ini saya tak kata ini ori, ini IKIM FM. Tak ori, tapi saya tak beritahu lah dia tak ori. Tapi pandai-pandai lah, kalau tak ada Ahmad Nazri itu tak ori lah. Kan? Contohlah. Jadi adakah kita akan terguris kalau orang buat benda itu kat kita? Kan? Kalau kita terguris, maka Nabi ajar kita mudah saja. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang kamu kalau sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tapi ada orang tanya pula, tapi jenama-jenama barat ni bukan saudara saya, Ustaz. Dia kata pada muka dia lah. Tak boleh juga. Maknanya prinsip Islam itu keadilan dan justice dan kebaikan itu merata kepada orang Islam dan orang yang bukan Islam selagi mana mereka tidak menentang Islam secara terbuka. Ya? Maka oleh kerana itu, Majlis Fiqh Antarabangsa mengatakan tak boleh curi nama jenama mereka, jual nama Adidas tiruan, jual nama Nike tiruan, jual nama apa-apalah macam-macam kan. Tak terkeluar pula nama Dell ke tiruan kan. Jadi kalau nak tukar nama boleh. Dia Dell, kita tukarlah, jual jenama kita Bell. Dia pun sengit juga. Tapi Bell kan. Itu terpulang lah. Macam Adidas, kita buatlah Abibas kan. Bagus lah tu, orang tersilap nampak tu orang punya masalah. Kita tak tipu pun. Jadi bagi saya, ada syubhah yang besar lah kita jual barang-barang tiruan ini. Dan kita kalau jadi bos syarikat-syarikat pengeluar bingkai itu pun kita marah sebenarnya. Kita marah. Saya masih ingat lagi ada, kalau macam di universiti pun, kalau kita punya idea itu dicuri, dikopi tanpa diciplak pun, kita namakan dia plagiarism, yang boleh menyebabkan seorang pelajar PhD dan master dibuang daripada universiti bukan saja tak lulus. Jadi oleh kerana itu, ini tidak beretika lah, saya nak beritahu. Jadi kita perlulah cari harta, cari perniagaan dengan lebih, walaupun mungkin kurang sikit untung kita ataupun modal kita nak beli original terlampau mahal, tak apalah tuan-tuan, kita belilah sikit ya. InsyaAllah Allah SWT akan menambahkan rezeki itu dengan lebih banyak lagi dalam pelbagai bentuk. Baik, kemudian yang ketiganya iaitulah jadi saya nak bagi hadis yang disebutkan, saya sebut la yahillu limri muslim ay ya'khudha 'asa akhihi bi ghairi tibi nafsi. Tidak boleh seorang Islam mengambil hak seorang Islam yang lain, saudaranya, kecuali dengan keredaannya. Baik, soalan yang ketiga tadi, jual emas di kedai. Dia katakan dia beli pada dulu tahun lepas 140 per gram, sekarang ni dah 180, tapi bila saya nak jual, dia kata saya orang tu ambil murah pula, dia tak jual pada 180, dia beli dengan harga 160, dia kata gitulah. Jadi adakah dia dihalalkan? Maka ini sebenarnya halal ya, tidak ada masalah, sebab emas itu bertukar dengan duit. Kenapa harga tu boleh berubah? Harga tu begini, harga tu dia ada satu harga antarabangsa emas, dia pakai troy ounce begitu. Kemudian dia ada dalam gram dia ada antarabangsa, dia ada harga jual, dia ada harga beli. Harga jual tu, kalau dia jual tu mahal. Kalau dia beli, maknanya dia beli daripada kita murah. Harga pasaran katalah 170, harga dia jual daripada kita, kalau dia jual mungkin dia jual 178 1 gram. Kalau dia beli harga 160 1 gram. Kenapa? Harga pasaran 170, itu harga neutral. Harga jual dia tambah margin keuntungan dia, mungkin sebab dia telah pun adanya proses sun'ah ataupun proses pembentukan dia, skill dia, ukiran dia ya. Dan dia beli pula sebab dia beli ni dikira dia rasa dia rugilah. Dia beli daripada orang ramai, kedai ni dia beli daripada orang ramai. Dia rugi sebab dia nak kena hantar bagi mah-mah lama yang tak comel-comel ni semua sekali, dia tak mau jual terus. Dia kena hantar balik masuk kilang, dia kena cairkan balik. Sebab tu dia kata ini semua kos ni aku tolak lah RM10 pada harga pasaran. Jadi kita dah setuju, kita pun nak ambil cash. Maka ketika itulah harus hukumnya, sebab kita ada keredaan. Jadi kita kalau tak setuju, jangan jual kat dia, cari kedai lain yang setuju dengan harga yang lebih baik. Itu saja, wallahualam. Baiklah Doktor, saya tertarik untuk membacakan dua soalan yang dikemukakan dalam laman Facebook IKIM.FM daripada Nur Aisyah Noh. Saya ingin bertanyakan, jika sebuah firma guaman yang memegang stakeholder bagi pemaju dan membuat fixed deposit, rakan kongsi buat FD atau fixed deposit dan akan mendapat faedah atau interest, adakah interest itu haram?
Baik, firma guaman sebagai memegang stakeholder bagi pemaju dan membuat fixed deposit. Saya buat fixed deposit. Baik, buat fixed deposit akan dapat interest. Tak apa, fixed deposit ni hukum dia haram lah. Fixed deposit ni maksud dia fix. Sebab apa fix? Fix tu merujuk kepada interest yang akan dibayar setiap 3 atau 6 atau 9 atau setahun. Deposit tu apa? Deposit tu simpanan yang kita bagi pada bank tu lah, ya. Jadi kalau kita tu firma guaman, dia ada duit lebih sikit, dia masukkan kat fixed deposit, dapat interest tu haram lah. Jadi itu adalah cara duit melahirkan duit yang tidak diingini dalam Islam dan juga tidak diingini dalam sistem ekonomi Islam. Allahuakbar. Baiklah, seterusnya soalan yang diajukan oleh saudara Azizul Kuantaun. Apa hukumnya saman parking yang lewat dibayar dendanya ada rakan memberitahu hukumnya dianggap sebagai riba? Baik, jadi saman parking kita dah beritahu dulu bahawa kalau yang dikeluarkan oleh kerajaan maka saman itu halal. Tapi bila mana contohnya katalah saya salah parking, saya kenalah bayar RM15 lah kata, ya. Maka RM15 tu jadi utang kan. Bila jadi utang saya kena bayar dekat majlis pembayaran. Maka kalau saya lewat, saya bayar 15 hari ke atas, saya naik jadi RM20. Maka kenapa dinaik tu? Kerana lewat dinaikkan harga kerana kelewat bayar adalah riba jahiliah. Cuma sekarang ni persoalan dan perbincangan di peringkat ulama, mereka bincang adalah yang kenakan ni adalah bukan syarikat korporat dan bukan individu, tapi dia adalah kerajaan. Jadi ada tak riba di antara kerajaan dengan rakyat? Ya, kerana ada sebahagian ulama cuba mengatakan bahawa riba tidak ada di antara kerajaan dengan rakyat, kerana kerajaan kalau dia dapat interest tu, dia akan salurkan kepada rakyat juga melalui highway, tak highway dia dah private, melalui apa-apalah projek kerajaan untuk rakyat. Baik, jadi itu persoalannya. Kemudian ada juga yang cuba memberikan kias di antara riba kerajaan dengan rakyat ni dengan pandangan mazhab Hanafi, iaitulah tidak adanya riba di antara hamba dengan tuan. Jadi tapi para ulama majoriti telah menolak pandangan ini kerana mereka kata tidak sama sekali, sebab rakyat bukanlah hamba kepada kerajaan, tapi sebaliknya kerajaan adalah servant kepada rakyat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abul Muslim Al-Khawlani dalam ketika bertemu dengan Muawiyah, dia kata Assalamualaikum ya ayyuhal ajir. Dia masuk ke istana, dia kata Assalamualaikum wahai orang suruhan. Maka pembodik Muawiyah pun merah pada muka, aku tangkap dia, lontar dalam penjara. Muawiyah kata jangan, biar dia sedang menasihati aku. Betul lah tu. Yang khadimu dia punya istilah tu, ketua kamu adalah khadimukum, itulah ketua kamu adalah khadam kamu. Jadi oleh kerana itu tak apalah. Jadi kita nak beritahu sekarang ni pandangan yang lebih kuatnya, kalau ikut prinsipnya berlakulah riba, tapi sebab duit riba tu di channel pada kerajaan dan kerajaan berikan balik pada masyarakat ramai, maka duit riba cara nak bersihkan dia memang begitu pun. Jadi maknanya duit riba ni masuk secara salah, tapi bila saya salurkan balik, di-channelkan pada rakyat, maka channel tu betul balik dah. Jadi tapi maknanya masih adalah syubhah di situ yang kita sebagai orang awam, maknanya apa perlu kita buat? Wajib jangan lambat bayar. Itu cerita. Dan jangan salah parking. Itu saja. Okey, baiklah. Bagi anda yang baru saja membuka radio, ini adalah rancangan Bicara Muamalat yang mengupas tentang permasalahan ekonomi Islam, disiarkan setiap Rabu pada pukul 5 petang dalam segmen destinasi. Siaran ulangannya pula iaitu setiap Khamis pada pukul 3 pagi, Sabtu pada pukul 7 pagi, dan anda juga boleh mengikuti siaran ulangan rancangan ini menerusi laman sesawang kami ikimfm.my. Baiklah, kita bersama-sama dengan pemanggil yang seterusnya, dan sebelum itu diulangi tajuk perbincangan kita hari ini menyentuh tentang riba jenis nasiah dan gharar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Khatijah dari Seremban. Silakan Puan Khatijah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak bertanya, saya nak bertanyalah sama ada simpanan tetap bank rakyat yang saya rasa macam nama itu macam ada diberi nama Islam lah. Jadi adakah itu halal ataupun tak boleh Ustaz?
Okey, dan persoalan kedua ialah saya nak bertanya tentang macam kita lah sebagai guru kadang-kadang beli sebuah buku, lepas tu kita photostat buku tu dan kita edar pada pelajar kita lah, sebab atas dasar kita nak mengajar dan tak nak membebankan pelajar dengan membeli terlalu banyak buku kan. Jadi adakah perbuatan itu juga salah, Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Perbuatan itu juga salah. Hello. Ya, hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa bersama dengan kita? Dari Gombak. Okey, silakan. Doktor, saya nak bertanya. Saya ada satu situasi begini. Saya ada satu projek yang saya dapat. Kemudian daripada projek tu, contoh projek tu bernilai 100,000. Kemudian saya cuba nak dapatkan modal atau daripada individu. Kemudian contohnya saya perlukan 20,000 daripada individu pertama. Kemudian saya tentukan dia punya keuntungan. Bahawa okey, you bagi saya 20,000, saya membiayai saya punya projek. Kemudian saya akan bagi dekat you 25,000 dalam tempoh 1 tahun. Satu. Atau yang keduanya, bagaimana kalau saya nak mendapatkan pembiayaan daripada individu-individu tertentu, kemudian macam mana bentuk charging untuk dia punya keuntungan tu kepada individu tersebut. Itu saja soalan saya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke pemanggil seterusnya sebelum yang berbahagia Dr. Zarudin menjawab segala kemusykilan yang telah diutarakan sebentar tadi. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Ya, saya Nora daripada Seremban. Silakan, Puan. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang insurans lah. Saya berhajat nak terminate lah satu insurans ni. Sebab saya dapati dia tak patut syar'i. Jadi sebelum ni sepanjang 3 tahun dia akan bagi saya. Okey, sayang sekali ya Puan Nora. Apapun kepada para pendengar Hikmah FM, nampaknya saudara masih begitu terhad. Untuk itu ruangan sesi soal jawab bersama tamu undangan yang berbahagia Dr. Zarudin berakhir setakat di sini saja. Mungkin anda dapat simpan soalan anda itu, boleh majukan ke minggu hadapan. Baiklah, saya serahkan sikit kepada Doktor. Soalan pertama daripada Puan Khadijah daripada Seremban, simpanan tetap di Bank Rakyat. Jadi Bank Rakyat telah pun mengisytiharkan dirinya dan telah pun diberikan license ke approval daripada Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perbankan Islam Takaful sebagai sebuah bank Islam ya. Maka oleh kerana itu semua simpanan mereka, pelaburan mereka adalah patuh syariah walaupun mungkin namanya sama. Jadi nama-nama sama ni saya dah ceritakan dalam sesi yang lepas. Ia sebenarnya bukanlah apa kecuali untuk memudahkan orang ramai memahami apakah features yang mereka ada dalam produk itu. Sebab kalaulah dibawakan orang dah biasa dengan fixed deposit, tiba-tiba kita bawa benda yang betul-betul lain, kita buat apa nama tu, ini adalah mudharabah mutlaqah kan. Jadi orang pun pening kepala, malas aku nak belajar, jadi orang pun lari Jadi kita dah ceritakan dulu kenapa kita terpaksa menggunakan kiraan BFR, kira nama fixed deposit Islamic Ini semua nak ada kalanya kita terpaksa buat nama Islamic loan lagi, padahal dia sebenarnya bukan loan. Jadi ini semuanya ada kalanya menyebabkan kekeliruan, memang betul, tetapi tumpuan dan maqasid dia adalah untuk memberikan orang ramai faham. Jadi kerana itu boleh. Yang kedua soalan daripada yang sama juga, iaitulah guru tadi beli buku, seorang guru je beli, kemudian dia photostate maka berikan kepada anak-anak murid. Jadi ini sekali lagi kita nak sebutkan daripada prinsipalnya tak boleh. Tapi oleh kerana kita tadi dia ada keperluan, sebab anak-anak murid ni bukanlah ada wang untuk beli buku tu dan mungkin dia tak perlukan semua, maka kita belilah buku original, kita pun photostate muka surat yang diperlukan dan kita edarkan. Maka itu tidaklah menjadi masalah selagi mana dia tidak dijadikan perniagaan jangan jadikan perniagaan sudah. Jadi kalau photostate tadi tu ambil duit photostate betul-betul cukup photostate tak apa, tapi bayar anak-anak murid kena bayar duit photostate campur sikit yang tambahan, itu mungkin ada
elemen syubhah di situ kerana sudah pun mengambil keuntungan, ya. Okey. Baik. Sekarang soalan yang kedua daripada tak dapat sempat salin tadi, tapi daripada Gombak, sama juga saya pun daripada Gombak, ya, dapat projek 100,000 dan juga nak dapat modal daripada individu. Ada individu nak ditawarkan 20,000, tapi untuk menarik dia, maka tuan punya projek ni beritahu saya boleh tak tentukan, saya akan bagi dalam masa setahun 25,000. Jadi ini sekali lagi jatuh dalam riba yang telah pun kita bincangkan dahulu, kerana dia adalah satu ketidakadilan, ya. Sebab kalaulah tuan yang sedang mendapat projek ini gagal dalam projek, na'udzubillah, ataupun kerugian, tuan-tuan mesti lagi kena bayar 25,000. Maka walau apa pun terjadi, itu akan menyebabkan banyak masalah. Nanti akan jadi, na'udzubillah, orang yang peniaga ni akhirnya terpaksa buat pinjaman alung, kemudian lagi banyak masalah dia yang tidak berkesudahan. Jadi itu sebabnya Islam tak benarkan benda ni. So kalau nak buat pelaburan, beri pelaburan yang betul. Macam mana ditanyakan tadi, iaitulah saya minta 20,000 mewakili projek saya yang bernilai 100,000, maka 20%. Katalah Encik Ahmad Nazri bagi saya 20,000, Encik Ahmad Nazri saya beritahu kita setuju, you mudarabah, kita buat pelaburan mudarabah, Encik Ahmad Nazri suntik 20% daripada dalam bisnes saya. Maka daripada 20% daripada bisnes ini kita setuju. Kalau keuntungan, saya akan beri Encik Ahmad Nazri 40%. Daripada apa? Bukan daripada modal, tapi daripada keuntungan sebenar. Jadi katalah Cik Ahmad setuju, saya kat ujung tahun nanti saya untunglah 10,000. Katalah 10,000 je saya untung, okey. Aku nak bagi sedap lagi, untunglah 100,000, okey. 100,000. Maka sebab Encik Nazri tadi beri saya 20,000 merupakan 20% daripada total bisnes saya, maka saya pun ambil 100,000 untung saya. Encik Ahmad Nazri mewakili 20%. So 20%, 20,000. Okay. Daripada 20,000, kita dah setuju Encik Ahmad Nazri akan mendapat 40%. 40% daripada 20,000. Itulah dia keuntungan yang diberi Ahmad Nazri. Maknanya kalau untung naik, Encik Ahmad Nazri dapat naik. Kalau saya untung 5 juta, maka 20% daripada 5 juta letak tepi kejap. Kemudian kita tengok, you dapat 40% daripada berapa tadi, 20% daripada 5 juta tadi. Begitulah cara dia. Tapi ingat, oleh kerana umat kita, masyarakat kita belum terdidik dalam perkara ini, kalau tuan nak cari orang yang sudi untuk melabur dengan begitu, memang perit, seperit-peritnya, dan ada kalanya memang sangat sukar, macam sukar nak masuk syurga, dia sukar tu. Okey. Jadi oleh kerana itu kita nak sebut bahawa kalau rugi, Encik Ahmad Nazri tadi dia masuk 20% daripada bisnes saya, rugi saya katalah 10,000. 10,000 tu 20% daripada rugi, okey, 20% 10,000, 2,000 lah. Okey, 2,000 Encik Ahmad Nazri akan rugi 2,000. Bukan 40% daripada 2,000. Sebab kalau rugi pemodal ataupun penyuntik modal akan rugi whole capital. Ini susah sikit lah nak terang kat radio, tapi itu saya cubalah. Setakat tempoh, kalau nak detail kenalah beli buku dan baca, lebih faham. Nak memudahkan yang susah ni susah, ya. Ada formulanya, ya? Ada formulanya, tapi itulah secara kasar dia punya prinsipal dia. Baik, soalan daripada yang seterusnya pada Seremban. Ramai orang Seremban tentang ni, ya. Iaitulah insurans nak terminate dah 3 tahun dah nak terminate. Ada satu insurans dia kata nak terminate 1 je ke, kalau 2 terminate 2, puan-puan, kalau dua-dua insurans, 3 insurans, 3 lah. Bukan 1 saja. Tapi kalau memang 1 saya terminate lah. Kemudian dia katakan tadi bahawa setiap 3 tahun dia akan bagi keuntungan. Jadi ini pun keuntungan daripada hasil yang tidak halal adalah juga sangat meragukan dan juga tidak halal. Maka ketika itu kita kena channel pada charity dan fakir dan miskin lah. Jadi saya sekadar itu, dan mungkin sebagai penutup, terus penutup, jadi sebagai penutup, sekali lagi kita nak ingatkan semua para pendengar dan diri saya sendiri bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sangat menginginkan kita selamat dalam pendapatan kita. Sampaikan Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab, cantikkanlah cara pendapatan kamu, termasuklah perbelanjaan kamu. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubu syai'an min fadlillahi bima'siyatih. Janganlah kerana lambatnya rezeki kamu dapat, janganlah kerana lambatnya kamu nak mampu membeli rumah, membeli kereta, maka an tatlubu, menyebabkan kamu mendapatkannya daripada
kurniaan-kurniaan Allah melalui cara yang maksiat. Okey, fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atih, kerana tidak akan dapat keberkatan yang berada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Dan ala wa inna likulli imri'in rizqan huwa ya'tihi la muhalah, ketahuilah bahawa bagi setiap orang ada rezeki yang akan datang kepadanya pasti. Faman radiya bih, siapa yang meredai rezeki yang didapati olehnya, burikalahu fi fawasi'ahu, akan diberkati, maka Allah akan datangkan ketenangan dalam hati dia. Wa man lam yarda bihi lam yubarak lahu fihi falam yas'ahu, siapa yang tidak redha maka tidak akan diberkati dan dia akan hidup dalam sempit. Sesungguhnya rezeki la yatlubur rajula kama yatlubu ajaluh, dan rezeki itu akan mendapatkan seseorang lelaki dan wanita sebagaimana ajal mendapatkan kita. Jadi sekadar itu saja sebagai tazkirah dan juga sebagai pengisian kita pada kali ini. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersasul, sisil dan seumpamanya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebagai peringatan dan pemberitahuan, Masjid Wilayah Persekutuan ada membuat satu bengkel keuangan, perancangan keuangan Islam. InsyaAllah saya akan cuba memberikan prinsipal-prinsipal selama separuh hari saja. Pada 7 April boleh buka web Wilayah Masjid Wilayah Persekutuan, ada poster di situ. Boleh hubungi segera. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi penerangan dan juga kesimpulan daripada tajuk perbincangan kita hari ini yang menyentuh tentang riba jenis nasiah dan gharar, bersama dengan tetamu undangan kita yang berbagi Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM Kuala Lumpur.